Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 31 Mac 2021 bersama saya Alfairez Jemurin. Berita dimulakan dengan penubuhan satu jawatan kuasa khas melibatkan Jabatan Teknikal Pejabat Daerah serta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Sari. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, penubuhan tersebut adalah bagi mempermudahkan urusan permohonan Projek Perumahan Rakyat Miskin Sarawak PPRMS. Katanya peruntukan tahunan sebanyak RM1 juta termasuk peruntukan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB belum pasti dapat menampung permohonan yang terlalu banyak diterima. Oleh itu, kelulusan akan diberikan kepada individu yang diutamakan terlebih dahulu secara berperingkat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Gotong Royong Projek Kerajaan Sarawak MRP PPRMS Dun Bukit Sari di Kampung Datuk, Kuala Lawas pada Isnin. Dari tahun 2019 hingga 18 Januari 2021, sebanyak 257 buah rumah di Dun Bukit Sari telah dibaik pulih dengan kos RM2.4 juta. Berita seterusnya, Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri Datuk Lee Kim Shin serta pasukan penguat kuasa telah turun padang bagi memantau aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 di Pasar Lutong Miri pada Selasa. Ini susulan kluster baru telah dikesan di Jalan Datuk Great Beat, Lutong baru-baru ini. Sepanjang pemantauan didapati pematuhan SOP adalah pada tahap yang memuaskan. Untuk itu, Datuk Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin menyeru agar masyarakat Miri terus bekerjasama untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Beralih ke laporan COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Selasa memaklumkan terdapat 2 kes kematian baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan di Miri, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 107 setakat ini. Tambah kenyataan itu, terdapat 153 kes positif baharu juga dikesan di daerah-daerah seperti tertera. Sehubungan itu, daerah Tanjung Manis telah bertukar status daripada status kuning kepada status jingga. Berikut pula, warga emas khususnya mereka yang mempunyai penyakit kronik perlu memastikan kesihatan diri dijaga dan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata ia bertujuan mengelak jangkitan COVID-19 yang tidak mengenal usia. Demikian jelas beliau semasa menyerahkan sumbangan 2 mesin sanitasi dan 1 termometer kepada Miri Home for the Aged, rumah warga emas pada Ahad. Ujarnya lagi, untuk memastikan kesihatan sentiasa dipelihara adalah wajar untuk semua rakyat mematuhi SOP bagi menjamin keselamatan diri, keluarga dan orang lain. Selanjutnya di daerah Mulu, seramai 714 petugas Barisan Harapan di daerah itu menerima suntikan vaksin COVID-19 dos kedua pada Sabtu setelah menerima dos pertama pada 6 Mac lepas. Turut sama menerima suntikan vaksin COVID-19 dos kedua ialah Timbalan Speaker Dun Sarawak yang juga Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala dan Ahli Parlimen Baram Anyingau. Seterusnya, laporan mengenai pejabat daerah Matu baharu yang dibina dengan kos RM4.8 juta telah siap sepenuhnya dan akan beroperasi tidak lama lagi. Penyerahan pejabat baharu itu disempurnakan oleh pengurus projek bangunan Jabatan Kerja Raya Atih Charles Kedu kepada pegawai daerah Matu Wan Hibni Wan Muhammad dan disaksikan Adun Jemoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya pada Selasa. Ketika ditemu ramah UKAS, Datuk Dr. Juanda melahirkan rasa syukur kerana pembinaan pejabat baharu tersebut akhirnya siap walaupun mengalami kelewatan. Alhamdulillah, hari ini saya menyaksikan penyerahan pejabat daerah Matu yang baharu yang telah bermula projeknya sekitar tahun 2017. Walaupun telah mengalami beberapa tempoh kelewatan, Alhamdulillah pada hari ini 30 Mac 2021 penyerahan rasmi telah dilakukan oleh pihak JKR kepada pihak pegawai daerah Matu dan insya-Allah pejabat daerah Matu yang baharu akan beroperasi di tempat yang baharu di kawasan Buruan Mapal pada bila-bila masa. Kos sebanyak 4.8 juta telah dibelanjakan oleh pihak kerajaan bagi memastikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat di kawasan daerah Matu dapat disampaikan dalam keadaan yang paling baik.
Beliau juga berharap pejabat baru itu akan menjadikan kaki tangan pejabat daerah Matu terus bersemangat dan berdedikasi untuk menyampaikan hikmat terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, ketika ditemu ramah, Wan Hibni berharap pihaknya dapat berpindah di pejabat baru itu secepat mungkin agar mereka dapat meneruskan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di situ. Pada hari ini adalah hari yang bersejarah untuk pejabat daerah Matu kerana telah mendapat bangunan yang baru yang telah dirancang semenjak 4 tahun yang lalu. Jadi saya berharap kita akan berpindah secepat mungkin dan rakyat akan kita dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dengan fasilitis yang terbaik di pejabat daerah Matu ini. Terdahulu, Datuk Dr. Juanda telah mengadakan lawatan ke Kampung Pergau untuk meninjau projek bina baru Pusat Bimbingan Al-Quran dan Tahfiz Matu serta lawatan terhadap kerja-kerja menaik taraf Dewan Masyarakat Kampung Pergau Matu Fasa 2. Beliau turut meninjau tapak bagi projek gelanggang futsal Kampung Lobak Balu. Masih perkembangan di Matu, seramai 47 petugas barisan hadapan dari PBT, UKAS, Rela dan pejabat daerah Matu menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 bertempat di Klinik Kesihatan Tian Matu pada Selasa. Ia merupakan program imunisasi kebangsaan pertama untuk petugas barisan hadapan di daerah Matu. Salah seorang penerima, Irwandi Ismail, menyeru orang ramai untuk mengambil suntikan berkenaan kerana ia akan melindungi keselamatan mereka. Sekarang saya berada di Klinik Kesihatan Tian untuk bersedia menerima vaksin untuk COVID-19 dan saya sarankan kepada penduduk masyarakat di luar sana jangan takut untuk mengambil vaksin ini kerana dia akan lebih kita rasa selamat selepas mengambil vaksin. Bagi kaki tangan pejabat daerah Matu, Aron Nilang Ngau memberitahu orang ramai untuk tidak berasa takut mengambil vaksin kerana ia tiada kesan sampingan. Dia tak ada kesan sampingan lah setakat tu. And then untuk orang ramai ke luar sana ya, demi keselamatan kita and then orang dekat sekeliling kita. So saya recommend ataupun saya sarankan kita untuk ambil dos. Jangan takut. Yang belum register, please register. Kita ada My Sejahtera semua. Seorang lagi penerima, Faizi Ahmed, menyarankan orang ramai untuk mendaftar menerima vaksin demi memastikan daerah Matu bebas dari pandemik COVID-19. Penerimaan vaksin ini sebenarnya satu kebaikan dan manfaat untuk kita semua demi untuk keselamatan dan kesihatan kita bersama. Jadi saya menyarankan dan menasihati agar semua penduduk khususnya di daerah Matu, marilah kita sama-sama bersetuju untuk menerima vaksin demi untuk keselamatan kawasan kita sendiri khususnya dan negeri Sarawak yang kita cintai ini secara amnya. Jadi marilah kita sama-sama menerima vaksin. Kita jaga kita. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairez dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.